Antara paparan menarik hari ini, Taqiyuddin cabar namakan ahli Parlimen Perikatan Nasional yang bakal melompat. Wan Ahmad Faisal cabar Anwar pindah perlembagaan hanya Melayu jadi Perdana Menteri. Parti Warisan akan menjalin kerjasama dengan UMNO Sabah dalam pilihan raya negeri akan datang untuk menentang kerajaan negeri yang kini ditadbir Gabungan Rakyat Sabah. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal berkata, perkara itu bukan mustahil dan pihaknya tidak mempunyai sebarang masalah untuk menjalin kerjasama dengan UMNO Sabah sekiranya ia untuk kepentingan rakyat negeri ini. Katanya kita duduk semeja berbincang dengan mereka UMNO Sabah untuk kepentingan wilayah Sabah dan rakyatnya. Bagaimana ia dapat diterjemahkan untuk dijadikan kenyataan? Saya nyatakan kepada Bong bahawa kami di sini kalau perlukan kerjasama antara kita, Warisan dan UMNO Sabah ialah untuk kepentingan rakyat Sabah. Kerjasama itu bakal menyaksikan Warisan UMNO akan menentang wakil GPRS diketuai Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino. Mula selanjutnya Syafiee berkata beliau tiada halangan sekiranya UMNO Sabah mempunyai hasrat yang sama untuk menjalin kerjasama bersama pihaknya. Katanya jika itu hasrat mereka, tiada sebab untuk kami katakan tidak kerana kami percaya setiap parti di Sabah bila tiba masanya akan bekerjasama dengan parti di Kuala Lumpur. Ini bukannya tentang Warisan dan UMNO tetapi adalah untuk kepentingan Sabah. Sementara itu, Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtaruddin ketika ditemui berkata, pihaknya juga tiada halangan menjalin kerjasama dengan Warisan. Menurutnya, walaupun setakat ini UMNO Sabah belum menjalin kerjasama secara rasmi dengan Warisan, beliau akui kepentingan kerjasama antara parti politik menghadapi PRN. Katanya secara rasmi kerjasama belum, namun kerjasama ini penting. Dalam hidup pun perlu ada kerjasama. Suami isteri pun perlu ada kerjasama. Tidak ada kerjasama, tidak akan jadi perkara yang ingin dicapai. Kerjasama masih ada tapi bila tidak tahulah. Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan ke-6 yang berlangsung selama 2 hari dihadiri 3,000 perwakilan dari seluruh Sabah. Bagaimanapun kehadiran Bong Mokhtar bersama rombongan UMNO Sabah ke program terbabit mencuri tumpah ramai. Ketika ditanya pemberita mengenai kehadiran beliau ke program itu, Bong Mokhtar menjelaskan pihaknya memenuhi undangan dari Syafiee. Katanya, saya berada di sini kerana diundang oleh Presiden sendiri. Jadi saya rasa tidak ada salahnya Warisan juga sebahagian dari komponen kerajaan persekutuan dan juga kerajaan. Jadi sepatutnya tidak ada masalah. Tempoh DOS Sabah akan tamat pada Oktober 2025. Namun PRN 17 dijangka diadakan lebih awal selepas Haji Ji memberi bayangan ia mungkin dipercepatkan. UMNO dan Warisan sebelum ini dikatakan bekerjasama dalam episod Langkah Kinabalu awal tahun ini dalam cubaan menjatuhkan kerajaan Haji Ji. Bukan sahaja usaha itu gagal, Bong pula dipecat sebagai timbalan Ketua Menteri dan menyebabkan UMNO Sabah berpecah apabila ada wakil rakyatnya menyokong Haji J. Arun Tanjung Keramat, Syah Helmi Yahya dilantik menggantikan Bong. Mac lalu beliau digantung sebagai ahli UMNO selama 6 tahun. Selain beberapa ahli UMNO dan semua wakil rakyat JRS, Haji J turut disokong Pakatan Harapan. Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menafikan dakwaan rombakan kabinet adalah berkaitan struktur dalaman UMNO atau melindungi presidennya. Beliau juga baru bertukar portfolio daripada Menteri Luar Negeri ke Menteri Pendidikan Tinggi berkata, perkara berkenaan adalah hak mutlak Perdana Menteri dalam menentukan kekuatan pasukannya. Katanya tentunya beliau telah membuat penilaian terbaik bagi meneruskan pimpinan berdasarkan respon yang diperolehi daripada rakyat. Dalam kerajaan sebelum ini juga ada perubahan dari semasa ke semasa untuk memantapkan lagi pentadbiran yang ada dan ia tiada kaitan dengan politik seperti yang dispekulasi sesetengah pihak. Rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa menyaksikan jawatan Menteri Pendidikan Tinggi diambil alih Zamri bagi menggantikan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang bertukar portfolio beralih menerajui Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Zamri bertekad akan meneruskan agenda reformasi pendidikan tinggi yang ditinggalkan Menteri terdahulu kerana ia berada di landasan tepat. Selain akan menggunakan pengalaman luas dalam bidang pengajian tinggi negara, akan digunakan sebaiknya dalam menyantuni warga KPT. Ini kerana walaupun bertukar portfolio, beliau akan menggunakan pengalaman sepenuhnya kerana pernah menjadi pemimpin mahasiswa dan pensyarah Institut Pengajian Tinggi Awam. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mencabar mana-mana pihak supaya mengemukakan bukti berhubung dakwaan masih ada ahli Parlimen Perikatan Nasional yang akan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata setiap dakwaan yang dibuat perlu dikemukakan bersama bukti. Katanya kalau cakap sahaja sesiapa pun boleh. Setakat ini tiada yang berbuat demikian sokong Anwar. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas dakwaan ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal yang mendedahkan ada lagi wakil rakyat PN akan menyokong Anwar. Media melaporkan beberapa lagi ahli Parlimen PN bakal mengumumkan sokongan secara terbuka terhadap pimpinan Anwar. Beliau mendakwa 7 hingga 8 orang ahli Parlimen berkenaan akan membuat kenyataan mengenai perkara tersebut dalam masa terdekat.
Pemuda PAS menyifatkan tindakan Tan Sri Lim Kit Siang yang didakwa menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri sebagai impian masa depan DAP bukan demi masa depan negara ini. Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS, Khairul Nazir Helmi Azhar berkata, pemimpin veteran DAP itu menunggang perlembagaan. Mengikut konteks sendiri, dia memang pertahankan impiannya itu. Katanya kenyataan Kit Siang itu menzahirkan perjuangan sebenar DAP yang sebelum ini didakwa mempunyai agenda dalam mengubah struktur asas pentadbiran Malaysia yang diamalkan dari dulu sehingga kini. Katanya ternyata inilah topeng sebenar DAP yang diakui secara langsung daripada mulut mantan pemimpin utama parti itu. Pemuda PAS juga ingin mengingatkan Lim Kit Siang, selama ini pun pemimpin dan ahli akademik di Malaysia sentiasa berfikir dan berbicara soal the future of Malaysia yang dikatakan beliau. Dasar negara juga sedang terarah ke arah kecerdasan buatan, sains dan seumpamanya. Tetapi untuk menjadikan bukan Melayu sebagai Perdana Menteri bukanlah agenda the future of Malaysia. Ia hanya agenda the future of DAP. Beliau membilas kenyataan Kit Siang yang mempertahankan pendirian kontroversinya dalam satu hantaran di media sosial 30 November lalu. Mengulas lanjut, Khairul Nazir berkata, biarpun ditegur dan dikritik pelbagai pihak, Kit Siang masih terus mempertahankan kenyataannya yang jelas mencetuskan ketegangan kaum dan agama. Katanya tindakan ini cukup tidak beretika dan tidak sesuai dalam konteks Malaysia dan penduduknya majoriti Melayu dan Bumi Putra sebagai pribumi serta Islam ialah agama persekutuan berdasarkan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Hakikatnya pentadbiran Malaysia dari dahulu sehingga kini dinaungi yang di-Pertuan Agong berbangsa Melayu dan beragama Islam serta dipimpin Perdana Menteri berbangsa Melayu dan beragama Islam. Inilah resepi keharmonian dan kelangsungan pentadbiran negara yang menatijahkan kemakmuran Malaysia sejak sekian lama walau dihuni masyarakat majmuk. Malaysia ada cuba mempertikai resepi ini dan mencetus api perkauman dalam negara demi kepuasan nafsu politik. Mengapa ada yang cuba mempertikai resepi ini dan mencetus api perkauman dalam negara demi kepuasan nafsu politik? Justru katanya pemuda PAS menuntut tindakan diambil terhadap Kit Siang berikut jelas mengacam keharmonian kaum dan rakyat negara ini. Katanya sekiranya hal ini masih didiamkan kerajaan perpaduan, maka tiada apa lagi yang boleh diharapkan ke atas kerajaan ini. Kit Siang sebelum ini mencetuskan kontroversi apabila mengeluarkan kenyataan tentang impian Malaysia itu dalam ucapannya di hadapan pelajar Malaysia di Manchester, United Kingdom 29 November lalu. Sehari selepas itu, Kit Siang kembali mengeluarkan kenyataan sama di media sosial sehingga mencetuskan reaksi pelbagai pihak. Susulan itu, veteran DAP itu hadir ke Balai Polis Sipak, Petaling Jaya, Selangor bagi direkodkan keterangan kepada Polis Diraja Malaysia berhubung kenyataannya itu. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim meminda perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Katanya mungkin dengan cara ini sedikit sebanyak dapat memulihkan sokongan orang Melayu di negara ini kepada kerajaan campuran pimpinan beliau berbanding memperagakan capal, songkok, cium keris atau bertiwi krama bahasa. Debat sama ada orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri timbul kembali susulan kenyataan ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang pada pelajar Malaysia di United Kingdom bulan lepas. Mengambil contoh bagaimana pemimpin kulit hitam Barack Obama menjadi Presiden Amerika Syarikat selepas 230 tahun penubuhan negara itu. Lim berharap satu hari nanti ia akan berlaku di Malaysia. Pandangan itu bagaimanapun membuatkan dia dikritik hebat pembangkang. Bagaimanapun anggota Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim yang juga seorang peguam tampil mempertahankannya dengan berkata perlembagaan tidak melarangnya. Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa satu-satunya keperluan untuk seorang menjadi Perdana Menteri ialah menjadi ahli parlimen yang dalam perkiraan yang di-Pertuan Agong mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Sementara itu, Wan Ahmad Faisal berakta sudah tiba masanya untuk mematikan igauan pemimpin DAP yang telah puluhan tahun mengigau dan menjual mimpi ngeri kepada orang Melayu. Katanya inilah waktunya untuk mematikan igauan pemimpin DAP ini yang telah puluhan tahun mengigau dan menjual mimpi ngeri kepada orang Melayu dan kaum pribumi yang mempelopori perjuangan kemerdekaan tanah air dengan bermandi darah dan air mata melawan penjajah ratusan tahun lamanya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Azhar Kashif mempersoalkan kepada ahli politik veteran UMNO Lim Kit Siang memanaskan isu Perdana Menteri bukan Melayu. Katanya benar Perlembagaan Persekutuan dengan jelas tidak sebut Perdana Menteri mesti orang Melayu. Tetapi kenapa Lim Kit Siang panaskan isu itu? Lim disiasat polis berhubung pandangannya bahawa bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Menulis di media sosial, Puan menyarankan supaya kematangan politik mengambil tempat secara semula jadi. Ini memandangkan Lim sendiri berkata dia tidak bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri dan mengaku tidak yakin 100 tahun lagi orang Cina akan menjadi Perdana Menteri. Katanya, maka biarlah kematangan politik mengambil tempat secara natural bukan dipaksa. Tidak perlu diungkit-ungkit dan dijadikan isu sensasi. Puan berkata kematangan politik orang Melayu membolehkan sekolah vernakular Cina dan Tamil wujud sehingga hari ini. Katanya sebab itu kaum mana jadi Ketua Menteri Pulau Pinang tidak jadi isu. Katanya sekolah-sekolah itu wujud kerana konteks sosial yang tidak bertulis dan pemimpin Melayu terus menghormatinya.
Katanya kenapa setelah besar politik dan dapat Tan Sri masih main isu 3R. Negara perlu 100 tahun lagi untuk matang. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.